Assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua pelajar tingkatan 4 Sains. Okay, hari ini kita nak sambung minggu lepas mengenai bab pembahagian sel iaitu nombor 5.2. Minggu lepas kita belajar mengenai mitosis dan meiosis. So hari ini kita nak belajar mengenai pewarisan. Okay, apa itu pewarisan? Okay, contohnya kalau keluarga itu adalah keluarga India, so maksudnya semua anaknya lebih kurang muka ibu dan ayah. Itu namanya pewarisan. Kalau Chinese pula mungkinlah kita dah tahu macam mana Chinese punya muka, mestilah anak-anaknya pun akan ikut ibu dan ayah. Okay, itu adalah pewarisan yang mana pemindahan ciri daripada ibu bapa kepada anak. Okay, ciri ni ya, dia diwarisi oleh, ditentukan oleh gen. Okay, minggu lepas, hari tu kita dah belajar mengenai gen. Contohnya warna mata, jenis rambut, that is a gen. Okay, trait pula adalah ciri khusus. Okay, yang membezakan setiap individu. Contohnya warna mata hitam, warna biji mata, warna coklat, warna biji mata warna biru. So itu ditentukan oleh trait masing-masing dalam gen. Okay, kemudian ciri-ciri ini akan diturunkan kepada anak-anak melalui gen yang mana sepasang gen dalam lokus ataupun kedudukan yang sama pada kromosom homolog akan mengawal satu trait. Dia akan mengawal satu ciri, satu ciri dalam gen tersebut. Yang mana pasangan ini pada lokus yang sama dikenali sebagai alel. Yang mana dia hadir dalam sama ada dominan ataupun resesif. Apa tu? Kalau dia adalah dominan, dominan ini allele dominan akan mempamerkan ciri yang dikawal yang mana dia akan menutupi allele resesif. Yang mana allele resesif pula dikawal oleh allele dominan yang tidak hadir. So contohnya macam ini. Contohnya warna mata. Warna mata kalau allele untuk dominan kita panggil dia A besar. Tapi untuk resesif A kecil. Jenis darah. Jenis darah kalau dominan kita B besar. Jenis darah yang resesif adalah B kecil. Warna rambut. Warna rambut allele yang dominan C besar. Dia akan menutupi resesif iaitu C kecil. Jenis rambut iaitu D besar untuk dominan, D kecil untuk resesif. Ini bermaksud setiap kromosom itu akan memiliki gen. Yang mana dalam gen ada trait masing-masing. Yang trait masing-masing ada sama ada dia mewakili allele yang dominan ataupun resesif. Kita boleh wakilkan ya guna huruf lah. Contohnya kalau A besar ini boleh gulung lidah. So, kalau opposite dia adalah A kecil. So, A kecil tidak boleh gulung lidah. Itu adalah resesif. Contoh lagi, dominan, rambut hitam. Rambut hitam kita nak wakilkan B besar. Tapi kalau untuk resesif, kita bagi dia B kecil lah. Sebagai rambut perang. Kalau trait dominan, cuping telinga bebas. Kita contohnya kita bagi wakilkan C besar. Yang dominan ni semua besar. Yang resesif ni huruf kecil, C kecil. Contohnya begitu. Ini adalah pakcik yang mewakili, yang menjumpai, yang memperkenalkan mekanisme pewarisan. Iaitu Gregor Mendel. Yang mana dia gunakan pada dulunya, dia gunakan pokok kacang P. So, tak payahlah kamu nak faham mengenai ini, kita pergi kepada ini. Ini yang penting. Fenotip dan genotip. Genotip, maklumat genetik dalam sesuatu organisma. Maklumat genetik dalam sesuatu organisma. Maklumat genetik. Maklumat genetik. So, fenotip pula ciri fizikal. Kalau tak nampak, kita tengok yang ini. Fenotip. Fenotip ini pokok kacang P tinggi berbaka tulen. Yang fenotip yang kedua, pokok kacang T kerdil. Yang ini tinggi, yang ini kerdil. Itu adalah fenotip, ciri fizikal dia. So, apa pula genotip? Contohnya, pokok kaca T baka tinggi. So, baka tinggi ini adalah dominan kan? So, bila dominan, maksudnya dua-dua ni mesti huruf besar. So, satu lagi adalah yang kerdil. Kalau yang kerdil, dua-duanya mesti kecil. So, ada juga kalau pokok kacang T yang tinggi ni, kemungkinan dia boleh juga T besar, T kecil. Ini pun kita panggil pokok kacang P tinggi.
So dia adalah antara besar-besar, huruf besar atau besar dengan kecil. Tapi kalau yang kerdil, yang resesif dia mesti kecil-kecil. Kemudian genotip ini kita akan bahagikan dalam pembahagian sel iaitu meiosis. Di mana meiosis ini berlaku dalam sel pembiakan. Okey, yang mana kita pecahkanlah dulu. Pecahkan kepada dua huruf dia tadi. Kemudian kita senyawakan. Okey, kita persenyawaan. Bagaimana? Tampak ya? Tengok betul-betul. T besar kawinkan dengan T kecil. So, kamu akan dapat ini. First. T besar pula kawinkan yang nombor 2. Sama juga. T besar, T kecil. T besar dengan T kecil ini nombor 3. Kemudian yang nombor 2 dengan nombor 4. Okey, so ini adalah nombor 4. Saya andaikan dah sekali lagi. Ini nombor 1, 2, 3, 4. Yang pertama ni 1 dan 3. Okey, yang nombor 2 ni 1 dan 4. Okey, kemudian yang nombor 2, 2 dan 3. Yang kemudian 2 dan 4. Kamu kena banyakkan praktis yang ini. Baru kamu faham. Okey, kemudian contoh yang ini. Tadi sebab cikgu kata tadi yang ini. Pokok kacang tinggi pun boleh diwakili sebagai T besar, T kecil. Okey, satu lagi pokok kacang T besar pun boleh jadikan wakil T besar, T kecil. Kita nak kacukkan dia. Kacang T besar dengan tinggi dengan tinggi. Yang mana dia ada alen yang membawa resesif. So, kita pecahkan dia macam cikgu cakap tadi. Nombor 1 dan nombor 3. So, 1 dengan 3 dia akan dapat T besar, T kecil. Nampak dah? Yang kedua, 1 dan 4. So, 1 dengan 4 kamu akan dapat T besar, T kecil. Kemudian yang ketiga, nombor 2 dan nombor 3. Okey, nombor 2 dan nombor 3. Kemudian nombor 2 dan nombor 4. So, anak yang akan kamu dapat, T besar adalah tinggi. T besar, T kecil confirm pun tinggi. T besar, T kecil tinggi juga. Tapi dia akan dapat satu anak yang kerdil. Macam tadi, macam yang tadi, T besar dan T kecil ini, bila kita kacukkan dia, kita akan dapat semua anak dia adalah tinggi. Semua anaknya T besar, T kecil. Walaupun dia tak dapat T besar, tapi semua anaknya dikategorikan sebagai tinggi. Kenapa? T besar dan T kecil. Okey, dah siap. Okey, saya bagi lagi satu contoh. Okey, contoh yang kedua, ketiga iaitu kebolehan menggulung lidah. Okey, yang ini boleh gulung lidah, saya namakan dia B besar, B besar. Okey, kita kena buat dua ya. Dua dia punya alen dia ya. Okey, kemudian tiap boleh gulungkan lidah, B kecil, B kecil. Lepas tu kita pecahkan. Okey, kamu pecahkan. Yang nombor 1 dengan nombor 3. So, dapat B besar, B kecil, boleh gulung lidah. Okey, kemudian B besar dengan nombor 1 dan 4. Okey, B besar dengan B kecil pun sama juga, boleh gulung lidah. Okey, kemudian nombor B besar dengan B kecil. Okey, nombor 2 dan nombor 3. So, dia akan dapat boleh gulung lidah. B besar dan B kecil pun boleh gulung lidah. Nombor 2 dan nombor 4. So, maksudnya 100% anak yang dia akan diwarisi adalah anak yang boleh gulung lidah apabila bapa ataupun ibu B besar, B kecil yang membawa allele B besar, B kecil, ibu dia membawa allele B kecil dan B kecil. Tak boleh gulung lidah. So, perbezaan ini boleh juga kita tengok. Okey, yang ini dari segi fizikal. Sama juga kita pun boleh tengok dalam kita punya kromosom seks. Okey, dalam kromosom seks. Oh, kromosom seks. Alamak. Sorry, saya pandang balik. Okey, dalam kromosom seks ini pula, dalam kromosom seks pun akan ada, kita boleh tentukan. Yang tadi kita belajar tentang autoform. Sekarang kita nak belajar kromosom seks. Yang mana seorang lelaki dan perempuan ada 46 kromosom. Okey, 46 kromosom, 44 dia adalah kromosom autosom. 2 lagi adalah kromosom seks. Okey, sama ada kalau untuk perempuan dia akan mewakili X dengan Y. Kalau lelaki X dengan Y. Manakala kalau perempuan adalah X saja. Maksudnya dekat sini, kamu tengok sini, cikgu bagi contoh. Okey, kalau contohnya dikata sperma mempunyai separuh bilangan kromosom induk, iaitu 23 kromosom, iaitu 22 tambah X dan 22 tambah Y.
So, ovum juga, okay, sperma tadi daripada siapa? Lelaki. Okay, ovum pula daripada perempuan, dia ada 23 juga, iaitu 22 tambah X sahaja. Okay, 23 tambah X saja. Dan satu lagi 22 tambah X. So, bila kita senawakan dia, so 22 tambah X dengan 22 tambah X, okay, sperma dengan ovum tadi, okay, jantina yang akan dapat kemungkinan adalah perempuan. Okay, 44 tambah XX. Tapi jika sperma itu 22 tambah Y dan 22 tambah X daripada ovum, sperma 22 tambah Y, ovum dia ada X saja. Kalau lelaki XY, perempuan XX. So, bila kita senyawakan, kita akan dapat 40 tempat tambah XY, iaitu XY ini adalah menunjukkan dia adalah lelaki, manakala XX ini perempuan. Okay, jom kita tengok contoh. Okay, contohnya macam ini. Perempuan, dia akan membawa kromosom 44 tambah XX. XX ni menunjukkan dia perempuan. Okay, sebab itu tadi cikgu kata, bila dia bahagikan, okay, dia akan dapat 22 tambah X. 22 tambah X. Okay, sebab itu dapat 44 tambah X. X. Lelaki pula sama ada 22 tambah X ataupun 22 tambah Y. So, lelaki ada bawa X dan Y. Okey, bagaimana penentuan jantina? Kita tengok betul-betul. Okey, untuk seorang bapa, dia punya kromosom 44 tambah X, Y. Kamu bahagikan 2. Ibu pula 44 tambah X, X. Okey, kemudian kamu senyawakan dia. Bila kamu senyawakan dia, kamu dah pecah tadi, kamu senyawakan macam tadilah. So, 1 dengan 3 dapat 44 tambah XX. 1 dengan 4, 44 tambah XX. Yang kedua, 22 tambah Y dengan 22 tambah X, iaitu 2 dan 3 dapat lelaki. 44 tambah XY. 2 dan 4, 44 tambah XY. So, sama juga. So, maksudnya, bila seorang bapa dan seorang ibu, kemungkinan apa? Kalau doktor tanya, doktor, apa jantina anak saya? So, kemungkinan lelaki kepada perempuan. Sebab itu dia kata kat sini, kamu kemungkinan akan dapat 50% sama ada lelaki atau wanita. Okay, itu sahaja untuk nota kita, pengajaran kita hari ini. Okay, yang ni praktik formatif 5.2. Perbezaan allele dominan dan allele resesif, kamu boleh tengok dalam contoh yang atas tadi. So, allele dominan apa, allele resesif ada dalam atas. Apa kromosom seks pun ada. Kalau lelaki XY, kalau perempuan XX. Apa yang tentukan jantina? Okay, apakah yang menentukan jantina? Okay, jantina ditentukan oleh lelaki lah. Sebab perempuan yang hanya ada XX sahaja. So, itu sahaja untuk hari ini. Kita jumpa untuk lain hari. Terima kasih sebab sudi mendengar untuk hari ini dalam keadaan yang cepat. Sebabnya hari ini saya ada 6 recording yang perlu saya settlekan. Okay, terima kasih. Assalamualaikum.